Kemudian seterusnya, mantapkan keupayaan kita sebagai pemimpin. Mana yang kita kurang, kita mantapkan. Macam kita lah, bila bekerja kan, bila kurang, jumpa bagian HR, jangan marah dia, syekh aku kena pergi kursus. Kadang-kadang dia tak tahu kehendak kita. Jumpa, boleh tak hantar saya kursus ini, komunikasi, sebab saya kurang sikit communication skill, sebab saya ni anak tunggal. Contoh, boleh tak hantar saya kursus bahasa Inggeris dekat luar, saya tak nak belajar kat sini, tak sesuai. Kat mana, tak payah jauh sangat, Singapura ke, macam tu, hantar pergi kursus. Contoh, hantar pergi kursus. Apa? Kita mantapkan diri kita. Seterusnya, profesional. Seorang pemimpin profesional tak campur aduk tugasan dia dengan peribadi. Umar Abdul Aziz, tak kala anaknya nak berbincang dengan dia, macam mana dia buat, dia takkan campurkan barang-barang hak milik kerajaan dengan hak milik peribadi. Dia akan gunakan hak milik peribadi. Kita kadang-kadang banyak kerja, pergi pejabat, bawa anak, hari Sabtu, hari cuti bawa, duduk dan diam, nah ambil kertas seorang satu, kertas tu universiti punya, nah pen seorang satu contek-contek, universiti punya. Tak amanah dan tak profesional, bawa daripada rumah. Itu pun Allah Ta'ala akan kira kita sebagai tidak berintegriti dan tidak beramanah. Ingat tu ya, tu dia cerita dia ya. Lepas tu kejap-kejap minum, kejap-kejap minum. Tak profesional. Kita nak datang bekerja untuk kerja atau untuk minum? Pukul 9 pergi minum, kadang sampai pukul 10, pukul 12 dah keluar, tak tunggu pukul 1, pukul 12 dah keluar, takut jam nak jumpa anak balik sekolah. Pukul 2.30 baru sampai, orang tak tanya pun dia sendiri cakap jam teruk betul. Lepas tu pukul 3 pergi minum lagi, sampailah pukul 4 baru buka file. Sekarang ni kan kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4 sebab tak kerja. Memanglah tak rasa sebab tak kerja. Profesional. Dekat rumah, jadilah bapa yang paling romantik, profesional. Tinggalkan masalah kerja, balik bawa diri kita sebagai seorang bapa yang penyayang. Assalamualaikum. Istrinya dia pun tengah potong bawang. Waalaikumsalam. Bang kat dapur bang, peluk tang belakang. Abang peluk lah. Nampak? Seronok tak orang perempuan? Jawab. Seronok tak? Seronok. Balik nanti orang lelaki buat, tapi pastikan isteri kita tidak melatah. Kan di Polo ada tikam mesam, tak pasal-pasal, jadi kes lain kan. Profesional. Seterusnya, iltizam, buat yang terbaik. Mak kata ahli falsafah, gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Tetapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut dengan laut, dah macam tu dia cakap, ikut ajalah. Tapi maksud dia tu target biar tinggi. Anak-anak kita target tinggi, tapi jangan pressure dia. Anak kita ni zaman sekarang tak boleh pressure. Nak ayah doakan kau dapat keputusan yang terbaik, walau apa keputusan terbaik ayah terima. Anak akan happy. Ni berdoa, ya Allah berikanlah anak aku 10A dalam SPM tahun ini, ya Allah. Anak kat belakang dah risau, dah lah ambil subjek 9 aja. Punyalah bapak aku berapa subjek dia ambil pun dah tahu. Iltizam menekannya. Seterusnya, organize, susun, atur tindakan-tindakan kita. Pak kata Sunza, if you fail to plan, then you plan to fail. Kita gagal merancang, maka kita merancang untuk gagal. Kemudian Sunza sambung lagi, perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Main belasah ya tak boleh. Itu sebab Nabi sebut, Nabi paling suka umat dia dalam melakukan sesuatu, dia melakukannya dalam keadaan yang paling baik. Maknanya rancang elok-elok. Itu Nabi suka. Jangan main belasah aja. Ni
Ya, maknanya kita ni organize, susun atur. Tu sebab jangan kejap-kejap cuti, kejap-kejap cuti, rancang cuti. Habis semua ahli keluarga dia meninggal tahun tu. Daripada bapa, mak, nenek, saudara, memang akhirnya dialah satu-satunya pewaris yang tinggal untuk keluarga tu. Sampaikan selepas itu yang meninggal dan mula merebak kepada jiran tetangganya. Jiran meninggal. Kira-kira kalau dia cuti tu kira meninggal lah. Siapa pula meninggal kali ni? Orang tanya. Rancang cuti. Bukan rancang meninggal, rancang cuti. Dan kita akhir sekali. Niat. Biarlah niat baik bila sesungguhnya Allah tadi baik yang boleh. Ingat mati untuk dengan hidup kita yang sementara, tak kira kita semakin bekerja, semakin majikan, semakin puas penyelia, buat sedekah niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Dengan hidup sementara dapat pahala, apalagi hidup tak panjang pun. Hari ini berapa ramai orang yang tiba-tiba umur dah 48, ya Allah, tiba-tiba dah 55, ya Allah, dah nak pension, ya Allah, macam baru semalam aja kerja. Tiba-tiba cepat betul masa berlalu dah nak pension. Cepat masa berlalu. Dan ada siapa yang bercita-cita kalau meninggal rumah aku sampai 200, tak sampai. Umur kita sementara, bila boleh mati, kadang tak sempat pension, nak mati dulu. Ada juga tengah mengaji mati, yang suami isteri kena himpap kat tiang mati. Dalam kereta meninggal satu-satu, dia pun tak sangka dia meninggal lagi tu. Anak-anak tak sangka. Itulah lambang terakhir daripada kedua ibu bapa tu. Tu yang budak naik basikal dekat Johor tu, dekat jalan utama je, memang tak biasa dia lalu situ. Dan malam itu ada pula ditulis oleh Allah Ta'ala, ada pemandu kereta yang terlanggar di malam tu, meninggal. Tak ada siapa sangka. Di Texas, seorang lelaki yang mengidap kencing manis kronik, entah macam mana dia tersilap insulin dari itu, dia bawa kereta sampai ke timur-timur, dia hitam, dia jatuh dekat kereta itu, terus maju, terus melanggar 6 orang berjalan kaki, termasuk 2 kanak-kanak mati serta-merta di laluan pejalan kaki, bukannya dekat tengah jalan. Cerita mati ni bukan kira kita jalan kat tengah jalan ke kat tepi jalan. Pemandu lori 74 tahun minum dekat kedai kopi di Jalan Indi, Kuala Lumpur, minum kopi macam ni lah gaya. Tiba-tiba dia gosok dada, macam mengantuk, dia nguap, dia letak kepala macam ni, meninggal. Kisah benar. Tak boleh nak sangka. Seorang pemuda balik, mak dia tanya nak makan tak? Nak baring siap. Baring, tak, bangun-bangun pukul 11 kejut, rupanya memang dah meninggal dunia. Ingat mati kerana sebab apa? Orang yang ingat mati, Allah Ta'ala akan muliakan dia dengan 3 hal. Kita kenal seorang pemimpin yang bernama Iskandar Zulkarnain, seorang raja yang soleh, yang taat perintah Allah dan Rasul. Dia kata, kalau aku mati nanti, jangan lupa buat 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, pastikan doktor dan tabib-tabib yang handal akan usung jenazah aku. Yang kedua, taburkan segala harta kekayaan aku di sepanjang perjalanan menuju ke kubur. Dan yang ketiga, juntaikan tangan aku, biar orang nampak tangan aku itu terkulai. Kenapa? Yang pertama, biarlah doktor dan tabib-tabib yang handal usung jenazah aku. Nak beritahu semua, hebat mana pun tabib dan doktor itu tidak mampu menghalang kematian daripada berlaku. Itu sebab. Yang kedua, tabur harta kekayaan itu, kau akan tengok orang lain akan sorang-sorang mengambil harta itu. Harta itu berpindah milik tanpa engkau mampu berbuat apa-apa, kerana harta tak akan dapat bawa masuk dalam kubur. Dan yang ketiga, tatkala tangan itu terkulai, nak tunjukkan dekat semua orang macam mana kau lahir dulu tangan kosong,
kau mati pun dalam keadaan tangan kosong, terpulai layu, tak mampu berbuat apa-apa, kerana telah kehilangan satu sumber yang disebut sebagai masa. Masa dah time, budak-budak sekarang cakap. Masa dah habis. Itu sebabnya ingat mati adalah yang terbaik. Kerana apa? Dengan ingat mati, Allah Ta'ala akan muliakan kita dengan 3 hal. Yang pertama, dia tidak akan melengah-lengahkan taubatnya. Kedua, dia akan rajin beramal ibadah. Dan yang ketiga, dia akan mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh Allah, walaupun sekecil-kecil nikmat. Yang pertama, tak akan melengahkan taubat. Ada 3 orang budak masuk kelab malam, minum arak. Minum arak, macam mana minum arak? Tiba-tiba yang seorang tu jatuh, mengelupuh, berbuih-buih mulut dan nazak tiba-tiba. Kawan dia yang seorang yang mabuk tu, kepahal. Yang seorang tu kurang sikit mabuk daripada kawan dia, mengucap. Dia suruh kawan dia mengucap. Kawan dia kata apa? Aku nak botol arak satu lagi. Dia boleh minta botol arak satu lagi. Dan akhirnya dia meninggal dunia dengan tahap perkataan terakhirnya memohon sebotol arak lagi. Itu sebabnya kita doa hari-hari, Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wala taqtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kedua, beramal ibadah. Kenapa? Sebab dalam dunia ini kita nak kejar 3 perkara. Pertama, hidayah kita kejar. Sebab apa? Supaya dapat beza benda baik, benda buruk. Kedua, kita kejar maghfirah, keampunan dari Allah, kerana sedar kita berdosa. Dan yang ketiga, kita minta rahmat daripada Allah. Kenapa? Kenapa? Sebab dengan rahmat Allah lah kita dapat berjaya masuk ke dalam syurga. Dan nak dapat rahmat ni tak ada cara lain, beramal ibadah banyak-banyak. Itu cara nak dapat rahmat. Dan yang ketiga, bersyukurlah dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, walaupun sekecil-kecil nikmat. Biarlah rumah kita kecil, rumah orang itu besar, time tak ada orang, sunyinya sama, syukur. Jam tangan kita